Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Hari ini kita akan tengok belajar TMK TMK topik yang pertama iaitu pengaturcaraan. Okey. Tengok apa yang dimaksudkan dengan pengaturcaraan dan berdapa sebenarnya pengaturcaraan ni. Okey. Ini kita akan inilah standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Okey. Itu dia. Pengaturcaraan ini adalah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Apa maksud dia tu? Satu set arahan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Okey, kita ambil contoh yang mudah. Mesin basuh. Okey, mesin basuh ni dia ada komputer benam dalam tu. Komputer benam tu yang embed komputer dalam tu. Okey, dia ada satu set arahan yang telah diprogramkan mengikut kehendak kita lah. Contoh kita nak basuh. Bila kita tekan je butang basuh, dia akan basuh lah. Contoh kita nak bilas. Kita pilih mode bilas, dia akan buat bilas sahaja. Itu maknanya mengikut arahan, satu set arahan membuat sesuatu. Mengikut apa yang dikehendaki lah. Ada setengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Dia tak semua perkakasan ada komputer benam. Bila yang ada komputer benam ini barulah dia akan mempunyai satu set arahan yang kita boleh pilih untuk perkakasan itu membuat apa yang kita nak. Okay. Apa contoh-contoh dia? Okay, contohnya televisyen pintar ataupun smart TV. Melalui smart TV ni kita boleh dapat capaian aplikasi internet. Contoh kalau kita boleh masukkan Netflix, YouTube, di TV. Biasa kita tengok kat komputer kan. Tapi sekarang ni dah ada televisyen pintar ni. Dia ada komputer dalam tu yang boleh bantu kita buat-buat benda macam ni juga. Okay. Dan juga melakukan pelbagai fungsi interaktif. Ada smart TV tertentu yang boleh kita touchscreen. Okay. Seterusnya, contoh mesin basuh seperti bercakap tadi. Dia boleh mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, nak basuh biasa ke, nak basuh kering ke, nak basuh advance sikit ke, tempoh bilasan. Dan juga ada lagi tempoh kita nak spin tu, nak bagi baju tu kering sikit. Itu adalah semua arahan dalam komputer yang ada dalam mesin basuh tersebut. Okey. Ketohar gelombang mikro ataupun microwave. Apa benda microwave ni kita guna untuk apa? Jadi dalam komputer dalam tu kita boleh menentukan suhu yang sesuai. Contoh nak masak ayam, panggang ayam, berapa suhu dia. Menggunakan fungsi tertentu. Kita nak guna untuk masak ke, kita nak guna untuk panaskan makanan ke, nak nyah beku ke, pun boleh. Jadi ada butang-butang tertentu yang telah disetkan mengikut atau cara komputer dalam tu lah. Jadi bila kita pilih, contoh kita pilih nak panaskan. Dia akan ikutlah apa yang kita hendaki tu. Itulah pengaturcaraan komputer dalam ketohar gelombang mikro ini. Contoh dia. Seterusnya, apa contoh lain? Agak-agak kamu apa contoh lain perkakasan harian yang mengandungi aturcara komputer? Jangan jawab komputer pula. Komputer memang ada lah. Boleh fikir. Kita tengok. Banyak lagi rupanya. Ni yang bulat ni. Berapa ni? Ni penyedut hampa gas robotik. Maknanya zaman sekarang ni dah canggih dah. Kalau dulu pakai penyapu, up sikit. Kita pakai vacuum, kena tolak-tolak tu kan. Dan up lagi, kita letak je. Pandai-pandai dia lah. Jalan pusing satu rumah. Dia pun dah canggih, dia nampak dia bertembung dengan contoh, dia bertembung dengan sofa, dia patah balik. Jadi kita tinggal je. Kita boleh sambil-sambil tu kita tengok TV. Habis satu episod Upin Ipin,
siap dah kemas rumah. Canggih tak canggih. Okey. Lagi alarm. Penggera jam penggera ni untuk bangun pagi-pagi. Bangun subuh, nak bangun pergi sekolah, bangun nak join kelas online. Jadi bila ada atur cara tu, maksudnya kita set. Contoh kita set pukul 6 pagi. Jadi jam penggera ni dia akan ikutlah apa yang kita nak tu. Pukul 6 pagi, pop dia bunyi. Okey, satu lagi yang ujung ni, yang hitam ni, pendingin hawa, aircon. Kita boleh tetapkan suhu, nak kipas laju mana. Semua-semua tu adalah berkaitan dengan atur cara komputer ni lah. Okey, peti sejuk, peti ais. Kita boleh setting suhu, nak sampai beku ke, nak kurang sikit ke. Okey, ni adalah periuk nasi elektrik. Kalau dulu tak dalam api, kena tunggu, takut tak cukup air ke, kering ke. Sekarang ni masuk je air beras, basuh, letak air secukupnya, tekan butang, tinggal. Dah siap. Mudah. Jadi maknanya bila ada pengaturcaraan komputer dalam perkakasan harian ni, sebenarnya dia membantu menyenangkan kita lah, memudahkan urusan kerja harian kita. Sambil-sambil nak online kelas pun boleh tunggu nasi masak. Sambil-sambil online kelas pun boleh bersihkan lantai menggunakan hampagas elektronik ni, robotik ni. Okey. Seterusnya, apa kita perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer? Okay, kita tengok contoh. Mana atur cara mencuci pakaian menggunakan mesin basuh. Ayuh kita lihat. Okay, ini adalah dia punya satu set arahan lah. Kumpulkan pakaian, masuk dalam mesin basuh, masukkan sebuk ataupun cairan pencuci, hidupkan, timbang. Okey, seterusnya kamu boleh baca sendiri lah. Okey, apa yang cikgu nak tekan kat di sini? Okey, kamu tengok ni ada 14 ni cikgu buat ni. Bukanlah maksudnya 14 ni kamu yang buat. Ada sesetengah yang menggunakan tenaga manusia lah yang kita buat. Dan ada juga yang lain yang komputer tu dah set dia buat sendiri dah. Contoh yang pertama ni, kumpulkan pakaian yang ingin dicuci. Yang ini mestilah kita yang buat kan. Takkanlah mesin basuh ni, macamlah gambar ni. Ada tangan, ada kaki, dia pergi kutip satu-satu. Baju seluar kamu yang nak basuh tu. Kalau ada macam tu, dahsyat lah. Mesin basuh bergerak kan. Okey, kita masukkan ni masalah kita buat. Okey, timbang berat pakaian nombor 5 tu. Yang itu, mesin basuh dah mula buat bekerja. Komputer dalam tu dah mula menerima arahan untuk bekerja. Okey, jadi dia akan timbang. Dia akan anggarkan air banyak mana diperlukan dengan berat pakaian yang kamu masuk tu. Anggarkan masa cucian diambil. Lepas tu barulah dia akan masukkan air, cuci pakaian, bilas. Keringkan pakaian ni bukan maksudnya guna dryer tu. Kecuali kalau ada lah, sekarang ni dah ada yang canggih dah terus keringkan pakaian. Tapi yang biasanya kita panggil sebagai spin. Dia bukan bagi kering betul, buka terus boleh pakai. Dia bagi kering sikit. Dia nak kurangkan sikit basah tu. Okey, lepas tu dah tamat. Luarkan pakaian, sidai pakaian. Yang tu kita lah buat. Kalau mesin basuh tu boleh tolong sidai, bijak kot, cikgu pun nak cari satu kan. Okey. Jadi bila ada satu set arahan ni, maknanya kita kena ikut urutan. Kenapa kena ikut urutan? Okey, katakanlah kita tak nak ikut urutan. Kita kumpulkan pakaian yang dicuci. Okey, terus kita pilih nak keringkan pakaian. Tak cuci lagi dah nak kering dah kalau kita ikut. Tak pun. Lepas kita dah masukkan, contoh kita dah sampai ikut langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Tiba-tiba kita terus skip langkah ke-14. Dah masuk sabun cair pencuci, kita sidai. Tak pernah dibuat orang lagi lah setakat ni.
Jadi mestilah mengikut urutan dia. Ini atau cara membeli air di mesin minuman layan diri. Atau mesin minuman layan diri, vending machine ataupun biasa kamu sebut mesin air gedegang. Okey, mesin air gedegang ni ada dua jenis lah. Yang biasa kamu jumpa, yang ada air tin, air botol, ataupun satu lagi jenis yang dia bagi dalam bentuk cawan tu, yang dia keluar air dalam tu kan, air teh ke, air kopi ke. Okey, jadi biasanya mesin tu dia akan mula sekali akan terima duit lah. Mestilah terima duit dulu, takkan bagi air dulu kan. Rugilah dia. Bila dah terima duit, okay, dia akan tunjuk minuman apa yang boleh dia beli berdasarkan jumlah duit dia masukkan. Contoh kamu masukkan RM1. Takkanlah kamu boleh beli air RM2 kan. Mestilah boleh beli air yang RM1 je harga dia. Okay, yang ketiga, terima arahan pilihan jenis minuman. Okay, bila kamu dah pilih, contoh nak pilih hari ni nak minum air teh ais limau. Okay. Jadi kamu tekan butang. Jadi bila dah terima, dia akan laksanakan lah. Sediakan air tu, dah sedia proses, akan keluarkan minuman. Kamu pun ambil. Dan kalau ada baki, contoh harga RM1.50, kamu letak RM2, ada baki, dia akan keluarkan baki. Okay. Itu dia punya urutan dia. Sama juga macam mesin basuh tadi. Kalaulah kita tak ikut urutan set arahan ni, kita masuk je duit, tiba-tiba dah keluar dah air. Tak pilih pun air lagi. Macam mana mesin tu tahu air apa yang kita nak? Takkan dia boleh baca niat kita kan? Jadi tak boleh lah, dia mesti ikut urutan. Okay, jelas? Okay, seterusnya. Dah habis aku punya. Okey. Tadi apa yang cikgu nak rumuskan di sini, apa benda yang kita belajar ni hari ni adalah set arahan atau cara komputer ni dia ada arahan tertentu mengikut urutan. Macam cikgu dah cakap tadi, contoh tadi, dia mesti mengikut urutan. Setiap arahan mesti dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Kita mesti laksanalah set arahan tu, mesti laksana untuk dapat hasil yang dikehendaki. Apa hasil yang dikehendaki? Contohnya macam mesin minuman tadi. Kita pergi mesin, kita nak air Milo. Tapi kita tak ikut arahan dia. Kita nak air Milo tapi kita tekan butang kopi. Tak mustahil lah dapat Milo kan, mesti dia bagi kopi. Jadi kita mesti ikut apa yang kita hendaki. Barulah mesin tu dia akan bagi. Okey. Aktiviti harian juga mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan. Aktiviti harian macam mesin basuh tadi lah. Kita basuh mesin kan. Jadi kamu kena ngajin-ngajin lah. Tolong mak ayah kan. Basuh baju kan. Pakai mesin je pun. Tekan-tekan je. Tapi kena belajar dulu lah. Jangan main-main tekan-tekan je. Meletup je yang. Jadi apa yang nak tekankan, kita ada langkah-langkah dia. Tak baju, masuk sabun. Dah siap semua mesin tu buat. Sidai. Sidai jangan lupa angkat pula. Okey. Dan setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Setiap langkah perlu dipatuhi. Jadi, setiap langkah yang kita dah tetapkan tu, mestilah kita kena ikut. Kalau tak ikut, maknanya tak dapatlah hasil yang kita nak. Macam sama jugalah macam mesin tadi tu. Kalau kita tak ikut arahan dia, kita masuk duit, kita tunggu je. Takkanlah. Kita tak tekan berebut air mana yang kita nak. Mustahil lah air tu akan keluar. Maknanya kita tak ikut langkah untuk memilih air tu. Jadi, bila kita tak ikut, tak dapatlah air. Macam tu dah lebih kurang dia punya maksud. Okey, harap semua dapat faham. Kalau ada yang tak kurang jelas, boleh maklum kat cikgu. Okey. Sekian sahaja daripada cikgu mengenai topik pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.